mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Azim dan Puan Shima serta kru-kru yang bertukus lumus selama ni untuk mengajar kami tentang terutamanya berkaitan dengan AD dan konti. Okey, sebelum ni saya tidak pula memandang AD ni sebagai satu tugas yang sangat penting. Apabila saya diberi pendedahan oleh Cik Azim, saya dapati rupanya tugas AD ni sangatlah berat. Dan pada saya, AD ni boleh saya simpulkan bahawa ia merupakan satu nadi atau jantung pada sebuah perfilman. Jika terhentinya jantung, maka akan gagallah salah satu filem tu. Okey, pada saya AD ni yang paling penting pertama daripada awal penggambaran sampailah akhir. Penggambaran tugasnya adalah sama pentinglah kepentingan dia. Okey, contoh sebelum penggambaran dia perlu pergi ke location, pergi tengok dia punya security, sama ada selamat atau tidak pelakon nak turun kan. Okey, jadi itu semua tugas AD. AD perlu pastikan keselamatan. Okey, kedua AD juga perlu sebelum tu AD juga perlu tengok bajet. Macam mana bajet kita? Perlu jaga bajet dengan telus, dengan penuh integriti. Sebenarnya kalau nak jadi AD ni boleh je kalau nak main daripada segi belakang, tapi untuk menjadi AD yang terbaik kita perlu ada orang panggil apa, integriti yang tinggi lah. Okey, pada masa yang sama AD ni pada saya lah, dia perlu ada satu falsafah hidup lah, di mana kita perlu ada satu pegangan iaitu agama itu the first. Jadi sekiranya kita dapat skrip yang agak bertentangan dengan agama, kita perlu tapih. Yang mana yang kita tak mau ambil, jadi kita kena tolak lah. Jadi kita kena ada satu pegangan di mana itu adalah penting untuk generasi kita. Kerana apa kita syuting ni memberi kesan kepada generasi sebab semua masyarakat melihatnya. Jadi kalau kita sebagai AD dapat tapih daripada awal, itu bermaksud filem yang akan output yang akan keluar tu adalah terbaik lah. Okey. Kedua, saya juga mendapati bahawa AD ni perlu disiplin yang tinggi. Penjagaan masa tu sangat penting. Di mana kadang-kadang biasalah kan pelakon ada yang melewat, ada masalah macam-macam lah, masalah sampingan. Jadi AD ni perlu ada ketegasan, perlu ada disiplin di mana kita dah beritahu, okey sekian-sekian jam berapa, okey kamu semua kena berkumpul di mana. Jadi AD ni perlu follow up selalu. Okey, di samping tu juga AD juga perlu memberi arahan kepada konti, di mana konti juga perlu alert dengan masa. Di samping dia sendiri jaga masa, tapi konti perlu alert dengan masa, dia kena bagi arahan. Dan AD juga kena menjadi seorang yang pada saya sangat profesional lah, di mana dia perlu menjadi AD yang open minded. Kerana kalau AD yang macam menyebabkan orang stres, pelakon pun stres, jadi pelakon pun tak boleh nak join sekali kan dengan arahan, dia rasa macam tertekan lah, depres. Okey, jadi pada saya AD ni perlulah mempunyai sifat profesional yang sangat tinggi lah. Okey, di samping tu juga AD juga perlu cek audio, di mana setelah penggambaran tu berlaku, audio yang mana scene mana yang mungkin kita kena ambil take 2 ke seterusnya. Okey, kemudian AD juga perlu pastikan audio-audio yang mana yang tidak berkesan kita perlu buat VO supaya dia punya dialog dia lebih jelas lah untuk output kita nantilah. Jadi pada saya semua ni memberi peranan yang penting, dan AD juga perlulah berperanan sehingga akhir sekali payment semua tu semua AD kena ambil tahu lah, kena bertanggungjawab lah untuk keseluruhannya. Okey, di samping tu pada saya AD juga perlu mempunyai hubungan yang baik, di mana komunikasi yang baik dengan konti. Bagi AD, konti lah sahabat baik dia lah, asisten terbaik dia lah untuk membantu dia. Okey, pada saya AD perlu pertama briefing bagi konti ni faham betul-betul apa tugas konti. Okey, next ni justifikasi saya pula dari segi spesifikasi konti lah. Okey, jika kita seorang konti, pertama kita perlu bersedia. Sebelum kita turun site tu kita dah perlu bersedia filem kita macam mana dia punya storytelling tu macam mana kisah dia. Okey, kita dah sedia. Bila dah sedia, kita dah tahu dah prop-prop kita tu yang sebelum ni, penceritaan kita tu prop-prop apa yang perlu turun di lokasi tersebut. Jadi
pada saya konti ni pertama perlu pastikan prop memang bawa lah tersedia di tempat location tu. Pakaian, pastikan pakaian tu adalah pakaian yang digunakan pada scene tersebut. Yang paling penting tugas konti di mana ada continuity. Contohlah scene semalam adalah pakaian contoh baju renang ke kan, dia pergi kolam renang, dan pastikan konti mengikut pakaian yang sebelum tu lah, pakaian sama lah. Okey, jadi konti perlu alert dari segi perubahan pakaian daripada satu scene kepada scene yang seterusnya. Konti juga perlu mempunyai peranan di mana make up, contoh make up semalam, macam mana situation make up semalam dengan make up hari ni. Jangan pula make up semalam terlalu tebal ke, hari ni tak tebal. Kita kena sama, ada continuity antara kedua-dua hari tersebut lah, walaupun hari berbeza kat dalam shooting kita, tetapi hakikatnya shot kita mungkin pada saat yang sama. Okey, dan konti juga perlu mengetahui perubahan skrip. Untuk pada setiap scene tu dia juga perlu mengetahui perubahan skrip. Kenapa? Sebab bila kita tahu perubahan skrip, maka kita tahulah prop kita tu macam mana, kedudukan prop tu semua. Jadi itu sangat alert lah, dan semua perubahan tu kita akan dapat daripada AD kita lah. AD kita akan maklumkan kita lebih awal, dan kita perlu preparation kita tu perlu standby lah. Okey, pada kesimpulannya saya membuat satu kesimpulan besar di mana pada saya lah AD mempunyai peranan yang paling hebat dalam sebuah perfilman, dan kedua adalah konti. Dan pada saya kalau tiada communication antara dua pihak ni, maka pincanglah sesebuah filem tersebut. Jadi saya sangat berterima kasih lah sekali lagi kepada Cik Azim dan Puan Shima kerana telah memberi pendedahan kepada kami tentang tugas-tugas AD terutamanya, dan juga tugas konti. Dan saya melihat kedua-dua perbezaan tugas tersebut, dan saya dapati kedua-dua tugas tu sama penting. Okey, untuk pengetahuan semua, sebelum ni saya bukanlah pensyarah bidang perfilman. Saya tidak ada sebarang ilmu tentang perfilman. Saya apply scholarship ni kerana saya sangat berminat untuk mencebur bidang perfilman ni lah. Jadi apabila saya dapati kelas yang dikondak oleh Cik Azim dengan Puan Shima tu, saya jadi tertarik. Bukan setakat saya nak mencuburi bidang tu, tapi saya rasa macam rupanya ada satu keunikan, ada satu impak dia tu pada saya, impak dia sangat dalam lah. Sebabnya Cik Azim dengan Puan Shima ni dapat menarik minat kami ke arah yang lebih produktif. Kelas tu diorang handle pada saya tak tertekan. So dia handle dengan mengurus masa dengan baik. Daripada jam 8 pagi sampai 5 petang, beliau menggunakan masa dengan betul-betul profesional lah. Kami sebagai peserta di sini rasa sangat bergembira lah dengan input yang banyak yang beliau berikan kepada kami. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah. Kami sebagai pihak peserta rasa bangga lah dapat pengajar yang dah lah high intellectual kan. Lepas tu pengalaman pun banyak. So saya rasa saya sangat bersyukur lah terpilih untuk sesi ini.